TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Sihat ke? Seperti biasa anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir dan hari ini selama 1 jam, di jam pertama kita nak belajar subjek yang saya rasa semua orang boleh relate sebab kita nak belajar pasal aircon ataupun penyaman udara di mana subjeknya merupakan teknologi penyejukan dan penyamanan udara dan topiknya ialah motor elektrik. Wow, pasal aircon ni agak-agak kita boleh baiki agaknya aircon dekat rumah kita kan. Tapi sebelum tu macam semua sedia maklum yang sekarang ni kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 fasa 1. Jadi Mira yakin semua patuh kepada SOP, semua berada di rumah dan berada dekat rumah pun ingat untuk sentiasa menjaga juga jarak antara sesiapa dalam rumah itu. Jangan keluar jika tiada urusan penting dan yang paling penting sekali walaupun dekat rumah kekal belajar, terutama sekali untuk murid-murid ataupun adik-adik yang masih lagi belajar seperti sekarang, tonton Mahir di Didik TV. Okey, cakap pasal aircon kan, panas pula studio ni, tiba-tiba rasa panas. Apa kata kita tanya cikgu kita lah macam mana? Jom, kita tanya cikgu kita. Baik, bersama dengan Mira di studio, Cikgu Hayati Muhammad Abdul Ghani. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Salam, sihat. Sihat Cikgu Ya. Wah, subjek ni Cikgu sangat teknikal tau. Pasal aircon, terkejut saya Cikgu perempuan. Selalu Cikgu lelaki kan. Tapi sebelum kita bicara lebih lagi tentang subjek ni Cikgu, silakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Kerana kami di Didik TV sangat mementingkan ataupun menjaga SOP walaupun dalam studio. Okey. Dia juga saya. Sama-sama Cikgu Hayati. Wah, Cikgu Hayati. Hari ni memang menarik betul Cikgu. Cikgu perempuan. Saya nak cerita pasal women empowerment lah. Cikgu perempuan, host perempuan, FM perempuan, cameraman perempuan. Siapa lagi perempuan? Producer perempuan, editorial perempuan, studio operation, studio kamera semua perempuan lah. Banyak sangat perempuan kan. Dan walaupun subjek kita hari ni sangat teknikal Cikgu. Selalu subjek ni dimonopoli oleh cikgu lelaki. Tapi kali ni Cikgu Hayati buktikan Cikgu Cikgu mampu mengajar subjek ini dah 13 tahun dah. Jadi mungkin Cikgu Hayati boleh cerita sikit latar belakang Cikgu. Dari sekolah mana Cikgu? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu T.H. Hayati. Saya daripada College Vocational Kelang dan saya mengajar dalam bidang PPU ataupun teknologi penyejukan dan penyamanan udara ni dah 13 tahun. Dan subjek-subjek dalam tu sebenarnya adalah subjek lebih kepada orang kata hardcore ke lah untuk lelaki kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Betul. Sebab apa saja yang kita buat, yang penting kita faham konsep, kita faham cara, lelaki atau wanita pun boleh buat. Ya. Sesiapa sahaja.
lepas ni jangan terkejut. Tiba-tiba saya pula boleh buat cikgu lepas habis kelas ni. Boleh. Okey, Cikgu Hayati. Untuk hari ni kita nak belajar macam cikgu katalah nak fokus kepada penyamanan udara ataupun aircon ni kan cikgu. Apa yang cikgu mungkin ada objektif dalam kelas kita 1 jam ni? Apa yang cikgu nak fokuskan? Okey, untuk hari ini saya fokuskan kepada motor elektrik. Sebab motor elektrik ni satu benda yang komponen yang sangat penting dalam bidang aircon lah ataupun HVAC. Sebab kalau kita perasan untuk penyamanan udara domestik dekat rumah, motor yang kita pakai tu kecil je. Tapi motor yang saya bawa hari ini adalah untuk komersial yang biasa pakai dekat kilang. Yang lebih besar lah. Kalau untuk kapasiti aircon yang lebih besar, kita akan pakai motor. Sebab blower atau kipas tu digerakkan oleh motor. Cuma bila kita duduk dekat rumah, dikelaskan sebagai domestik, barang-barang motor elektrik yang kita pakai tu hanyalah kecil lah. Horsepower ataupun kuasa kuda yang kecil. Jarang orang tengok. Tapi kalau nak tengok kat rumah, ada aircon lah, unit penyamanan udara. Ada kipas. Itu penggunaan motor yang biasanya sebenarnya kita tak berapa nampak lah kalau kita tak explore. So basic hari ini yang saya nak ceritakan, macam contoh tadi tengok video kan, dalam video tu lebih kepada masalah-masalah yang berlaku bagi sesebuah motor. So bila ada berlaku masalah yang tadi tu, ada 3 masalah yang saya senaraikan tu, kita kena servis lah. Rombak rawat tu sebenarnya adalah servis. Servis motor elektrik. So ada beberapa cara lah yang kita boleh buat. Wah, okey. Selepas ni. Selepas ni cikgu nak tunjukkan cara nak buat tu kan. Tadi cikgu cerita tentang motor. Cikgu, ini yang di depan saya ni motor tu ke cikgu? Ya. Oh, besar. Betul. Ini besar sebab ini adalah untuk penggunaan domestik. Komersial. Komersial. Kalau macam dalam studio kita ni agaknya pakai yang ni cikgu besar. Ya. Okey. Kebiasaannya kalau macam contoh studio ataupun kapasiti bilik yang besar, kita akan pakai blower. Kita panggil blower bahasa Inggeris lah. Sebenarnya kipas tapi dia yang besar. Untuk gerakkan kipas tu kita kena ada motor. Baru kipas tu boleh bergerak. Okey, baik. Selalu sangat ada masalah cikgu. Saya ni cikgu kat rumah saya, kalau aircon kadang-kadang cikgu, buka aircon tak sejuk pun. Rasa angin tapi tak rasa sejuk. Agaknya tu ada kaitan dengan kipas ni lah kot yang cikgu nak sentuh nanti. Kalau Mira dekat rumah, contoh tengah baring-baring kan, on aircon tu, tadi Mira cakap tak sejuk tapi ada rasa angin kan. Kalau tak sejuk ada rasa angin, maksudnya kipas tu berfungsi. Tapi yang tak berfungsi tu adalah pemampat dia. Oh, pemampat pula ya. Dia ada cerita lain lah. Kalau nak detail tu kena masuk kelas saya lah. Kita panggil Cikgu Hayati. Ajar pula pasal pemampat tu pula cikgu. Okey cikgu, kita berhenti berat seketika cikgu. Kita punya aircon kat studio pun dah kembali sejuk dah. Cikgu Hayati masuk terus sejuk aircon kita. Okey, kita berhenti berat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Hayati. Okey cikgu, kita dah get ready dah ni. Kita dah tahu kita nak belajar apa. Objektif pun semua dah jelas. Okey, mungkin cikgu boleh ceritalah apa yang ada dekat depan ni cikgu. Ni saya tahu dah ni kipas. Okey cikgu. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan kita akan berkenalan lah dulu dengan apa alatan juga barang yang saya bawa. Okey. Okey. Kalau saya tanya Mira boleh? Boleh. Kita nak berkenalan sekarang ke kita nak main video dulu cikgu? Kita berkenalan dulu, lepas ni kita tengok satu video. Okey, boleh cikgu. Okey. Yang mana cikgu nak tanya saya? Okey. Yang sudah. Yang mana saya pula takut. Yang cikgu? Yang ni Mira tahu tak? Apa namanya? Ini tukul cikgu. Tukul. Tukul. Okey. Hammer lah. Hammer. Betul.
Dia sebenarnya memang satu sejenis hammer. Tapi kita kenal nama dia adalah gandin getah. Apa cikgu? Gandin getah. Gandin getah. Gandin getah. Sebab hujung tu getah. Oh, getah. Dia bukan kayu, dia bukan besi. Okey, betul. Okey. Ini gandin getah cikgu. Okey. Yang nombor 2 tu Nombor dua ni pelayar cikgu Apa cikgu yang nombor 2? Talian hayat tu. Okey. Nombor dia ni nama dia pelayar muncung tirus. Oh, ini saya tahu cikgu. Ini nak potong wire cikgu, betul? Potong wire ataupun kita pegang satu komponen elektrik yang kecil lah. Oh, okey. Sebab kebiasaannya kalau kita orang yang teknikal, kita kena gunakan alatan, kita kena guna alatan. Jarang kita akan guna tangan lah sebenarnya. Lebih orang kata profesional. Okey. So bahasa Inggeris dia yang ni adalah long nose lah. Long nose. Long nose. Okey, next tu. Next dia. Ini nama dia. Sekejap. Lagi sekali talian hayat yang ketiga cikgu. Okey. Tadi Mira dah sebut dah tadi. Yang asal tu. Dia boleh potong dia boleh potong wire kan. So itu adalah cutter lah, pemotong wire. Oh, pemotong wire. Okey, cutter. Yang kedua terakhir ni saya tahu dah jawapan dia cikgu. Ini confirm betul. Okey. Mira cuba? Saya cuba Yang ini. Okey, ini nama dia ialah soket. Okey, pelayar soket. Soket betul, tu tepat betul. sekali. Okey, ini tepat soket. Okey, ini pun saya tahu cikgu. Ini saya tahulah, ini kalau tak tahu ni nak kena ni. Ini nama dia ialah screwdriver. Okey, betul. Cikgu Depan dia macam ni kan? Yang depan dia macam bunga kan. Kita, nama dia lah Philips lah, Philips. Kalau yang lepeh tu kita panggil flat. Oh, flat. So dia ada dua jenis bergantung atas skru yang kita nak pakai. Okey. Yang ini ialah Philips cikgu Okey, baik. Ini semua yang Mira sebut tadi tu, yang saya tanya Mira tu, itu adalah alatan tangan lah, kelasnya. Perkelasan pada alatan tangan. Jadi, untuk kita merombak rawat, sebenarnya merombak rawat motor elektrik ni, dia lebih kepada penyelenggaraan ataupun servis lah. Sebab macam kita tengok tadi, motor ni ada kerosakan dan kita kena servis dia. Tapi bahasa ataupun ayat yang kita guna adalah merombak rawat. Merombak rawat. Okey. So, jadi ada beberapa instrumen ataupun alatan pengujian yang saya dah susun kat depan ni. Ada 1, 2, 3, 4 kan. Semua ni adalah alatan untuk uji pendawaian. Oh, okey. Voltan, arus. Contoh yang ni. Okey, boleh tengok dekat sini. Yang saya pegang ni kita panggil meter pelbagai. So, meter pelbagai sangat penting. Okey. Sangat penting bila kita nak buat pengujian pendawaian. Okey. Contohnya kat sini, kenapa nama dia meter pelbagai? Sebab dalam meter pelbagai ni dia ada julat, dia ada unit yang berbeza. Ada pelbagai unit lah. Betul. Kita boleh uji keterusan, kita boleh uji arus, kita boleh uji voltage ataupun voltan. Yang ni alternate, yang ni direct current. Okey. Bergantung atas barangan elektrik ataupun komponen elektrik apa yang kita pakai. Okey, apa perbezaan alternate dengan direct tu cikgu? Okey, alternate dengan direct ni, kalau kita perasan pada dia punya rajah dekat sini, yang ni straight je kan? Yang ni dia macam ada gelombang. So, bezanya dia adalah, ini untuk arus terus dan ini adalah untuk direct ataupun macam bateri. Bateri itu adalah direct current. Direct voltage lah. Okey. Kalau alternate ni, gelombang macam elektrik yang kita pakai sekarang, kita pakai gelombang. Okey, faham. Jelas cikgu. Jelas Ini basic sahaja sebenarnya. Dan keempatnya pun semua samalah. Keempat ni. Sama, tapi aplikasi pada tempat yang berbeza. Contohnya, boleh Mira ambil yang ni? Yang warna orange cikgu Okey. Okey. Mira pegang yang tu. Cikgu. Okey. Dalam julat tu, dalam julat dekat ini adalah kita panggil clamp on meter. Clamp on meter. Ataupun ataupun pengapit. Dia kapit. Meter kapit. Okey. Sebab kita boleh kapit pada wire. Contohnya, sama juga julat dia
pada meter tu dia masih ada keterusan, dia ada arus dan dia ada voltage lah, voltan. Oh, okey. Bila tengok macam ni kan cikgu, teringat pula kalau kat kereta kan kita selalu guna bateri, charge bateri kereta tu kan? Ya. Tapi lain lah yang ni Konsep yang sama, tapi macam kalau dia nak pindahkan untuk kereta tu, untuk pindahkan macam kita untuk uji wire tu. Oh, okey. Ni untuk menguji wire lah Nak tengok dia macam mana Dia wire tu function ataupun tidak cikgu Okey. Okey. Sekejap Contohnya macam ni. Kenapa kita panggil kapit? Sebab kita boleh kapit wire tu. Contoh ada satu wire, kita akan kapit. Okey. So dia akan reading. Reading dia akan baca arus. Oh, macam tu. Contoh motor ni, kalau saya running, saya kita plug on kan? Kita nak uji wire arus hidup dia, wire hidup dia. So kita kena clamp lah. Kita clamp pada wire hidup ni. So dia akan bagi reading lah. Bacaan kat situ berapa? Arus kat situ. Oh, okey. Baik. Wow, menarik ni. Ilmu baru untuk saya. Okey, cikgu. Kita pun ada satu video yang tadi cikgu katakan tu. Nak tunjuk kepada murid-murid di rumah. Jadi, ayuh kita saksikan video tersebut. Boleh. Okey. Okey. So, video yang saya tunjuk ni kat depan. Okey. Oh, belum lagi. Tak apa, cikgu. Video yang saya tunjuk kat depan tu, nombor 1 adalah kaedah untuk merombak rawat. Nombor 1 tu, kita kena tandakan penutup motor. Penutup motor ni dengan pen marker. Okey. Tanda pada 3 bahagian. Lepas tu baru kita boleh ketuklah penutup motor tu untuk buka penutup tu. Oh, okey. Tak boleh tarik terus, cikgu. Tak boleh sebab dia memang kedap. Sebab kalau longgar, dia akan jadi masalah masa tengah running. So, kita kena ketuk motor tu, penutup dia 3 bahagian. Okey, untuk 3 bahagian. Okey. Macam yang ni. Okey, kita buka penutup motor tu, dia akan ada 2 bahagian yang berbeza. Okey, contoh yang dia pegang ni kan, penutup dia. Yang dalam tu, kita keluarkanlah. Itu namanya adalah rotor. Rotor. Yang statik ataupun yang pegun tu, stator lah. Yang pegang ni, yang kita pegang tu, itu adalah rotor. Benda yang berpusing. Okey. Rotor. Macam rotation, cikgu, berpusing. Ya, berpusing. Dia berpusing. Saya tak cerita lagi dia punya dalam tu macam mana. Tapi, ini adalah flow untuk merombak rawat motor elektrik. Okey. Baik. Itu sedikitlah untuk merombak rawat video yang cikgu tunjukkan. Motor yang sama ke, cikgu? Motor yang sama. Okey. Motor yang sama. Cikgu nak tunjuk ke ni cara nak buka dia macam mana ke? Cikgu nak buka? Saya tunjuk sikit lah. Okey, supaya dalam gambar tadi kan dia ada benda yang terlindung kan. Okey. Contoh tadi, masa masa melalui video tadi, yang pertama kita kena tanda. So, kita akan ambil marker pen, kita akan tanda. Kita akan tanda. Macam ni memang dah ada lah. So, tandalah 1, 2 atau 3 atau lebih. Bergantung atas kita lah. Kenapa kita tanda ni, Mira, sebenarnya? Sebelum kita buka. Ada terlintas tak kenapa? Saya rasa supaya kita nak masukkan dia balik kot. Bertemu. Betul. Tepat sekali. Pandailah, Mira. Betul, cikgu Sebab kadang-kadang bila kita buat kerja, kita kebiasaannya orang teknikal ni ada benda yang kita miss. Jadi kita kena tanda supaya bila kita nak pasang balik nanti, dia duduk dalam alignment yang betul. Okey. Lepas tu, bila kita dah tanda, kita boleh buka skru lah. Macam motor yang saya bawa ni, dia pakai Allen key. Kita akan buka menggunakan Allen key lah dekat sini. Macam biasa kita buka macam guna Allen key. Yang ini tak payah kita pukul dia, cikgu? Sebenarnya kita kena pukul lah. Okey. Kena pukul, kena ketuk. Kena ketuk dia. Okey. Saya keluarkan Ni guna kalau motor yang betul-betul baru nak buka, memang dia makan masa sebab dia ketat. Okey. Yang ni sebab kita bawa hanyalah satu contoh. Kita buka saja.
Okey. Cikgu, yang untuk tadi yang cikgu mark dengan marker tu kan, Okey. seeloknya guna satu warna ke tak kisah? 3 warna yang berbeza? Seeloknya color yang sama, warna yang sama. Sebab kadang-kadang bila kita buat kerja, ini bersih. Kalau kita buat kerja dekat workshop ataupun dekat bengkel, kita tangan kadang-kadang kotor. Betul. So, gunakan apa saja marker yang boleh kita nampak. Seeloknya satu color lah. Okey. Dan kadang-kadang, kalau motor tu banyak kali rosak, kita akan selalu buka. Jadi, marker yang dulu tu Ada lagi ada kat situ. lagi kat situ. So, kita banyak kena prepare lah. Okey. Macam dekat video tadi, kita kena ketuk lah sikit. Sebab yang ni memang dah senang nak buka kan. Kita akan ketuk tu berlawanan arah. Ketuk sini sikit, ketuk sini sikit. Oh. Atas sikit, lepas tu bawah sikit, baru dia akan terbuka. Lah. Okey. Kita buka penutup dia. Okey. Okey, dalam ni dia ada Swiss. Sebenarnya dalam ni ada Swiss. Swiss Empire. Okey. So, kita akan tarik apa? Okey, sorry. Yang ni Ni yang rota tadi cikgu. Roto. Roto. Okey. Angkat. Okey. Okey. Boleh Mira cuba Boleh buka? cikgu? Okey. Boleh cikgu? Boleh Tengok, yang ni adalah penutup untuk motor. Sebenarnya sebelum kita buat merombat rawat, kita sebenarnya kena kenal dulu komponen. Tapi kita dah masuk kaedah untuk merawat motor kan. Asasnya pada motor elektrik ni dia ada 2 bahagian. Satu rotor. Yang ni saya pegang Ini satu rotor. Yang ni satu lagi dipanggil stator. Stator ni sebenarnya statik, dia pegun. Dia tak bergerak. Rotor ni dia yang berpusing. Okey. Okey, dia yang berpusing. Dia menggunakan alas lah. Galas. Okey. Pada pemegun ataupun stator ni, dia akan ada satu Swiss. Ada satu Swiss cikgu Swiss. Itu yang kita nak tahu tu. Swiss tu apa pula kepentingan Swiss tu cikgu? Okey. Tapi kita berhenti berat dulu cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Okey. Baik, kembali kita di Mahir. Okey, cikgu. Kita dah buka dah kita punya enjin kipas. Okey, motor kita Motor cikgu. elektrik. Motor elektrik kita. Jadi, apa langkah seterusnya cikgu? Okey, kita akan cuba uji satu Swiss. Sebab Swiss pada motor elektrik ini dia sangat penting. Fungsi Swiss kat sini, kita panggil Swiss Empire kan? Fungsi dia adalah untuk bagi torque ataupun permulaan pada motor elektrik tu. Dia bila dah pusingan motor elektrik sampai 75% ataupun 80%, Swiss tu akan putuskan litar lah. Dia akan bawa kepada litar larian. Oh, okey. Untuk gerakkan motor tu. Dia push sikit je, rotor ni berpusing 75%, baru dia akan bagi kepada litar larian. Okey. Macam tu rupanya. Kalau kita dah buka ni kan. Okey. Lepas tu bila kita dah kenal pasti segala komponen dekat dalam ni cikgu, kita nak kena uji lah. Ya. Kita punya motor kita jadi ke tak? Ya, motor kita ataupun komponen dalam motor tu dia okey atau tak. Okey, nak menguji tu macam mana pula cikgu? Saya ada satu video mengenai untuk uji Swiss Empire ni. Mungkin kita boleh tengok video tu dulu. Boleh cikgu. Jom kita saksikan video tersebut. Okey. Okey. Itu dia. Okey. Videonya ada dekat belakang kita cikgu. Okey. Video yang ada dekat belakang ni adalah untuk menguji Swiss Empire. Dia ada 1, 2, 3 lah yang saya senaraikan kat sini. Kat dalam ni kita boleh tengok Swiss Empire tu dia sebenarnya macam mana. Dalam keadaan biasa, dia adalah litar tertutup. Maksudnya berfungsi. So, kita dalam ni, sebab tak berapa nampakkan dalam video, nanti Mira boleh tunjukkan kan? Kita akan uji 2 punca pada Swiss Empire tu. Letak 2 brok.
Bila jarum naik macam ni ada nampak sikit ada jarum naik, itu menunjukkan Swiss empire kita berada dalam keadaan baik. Dia boleh berfungsi dengan baik lah. Okey. Tak ada masalah. Jarum tu seeloknya pada takat mana cikgu? Dia tak kisah. Sebenarnya jarum tu bergantung atas kita punya meter pelbagai. Oh. Bateri dia okey ke tak. Okey. Janji dia ada bergerak pun tak apa. Menunjukkan dia elok lah dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Mm-mm. Mira nak cuba ke? Boleh cikgu. Okay, Mira cuba. Kita uji dia. Guna multimeter. Okey, saya ada multimeter. Okey. Okey. Kemudian saya ada dua, merah dan juga hitam. Hitam. Pastikan julat betul ya? Mm-mm. Julat pada keterusan 1K. 1K. Mana cikgu? Sini. Ni saya pusing. Okey. Betul. Betul. Julat pada 1K. Okay. Boleh satu lagi 1K, yang atas pun boleh. Atas lagi, pusing lagi. Pusing kanan sikit. Okey. Okay, cuba dulu. Kita cuba dulu. Kita tengok. cuba dulu. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Harap jadilah ni. Okey, tak Okey. apa. Sebab kita belajar kan. Nak letak dia dekat mana cikgu? Ada dua punca dekat situ. Kita akan letak. Satu dekat punca yang pertama ni. Satu lagi punca yang dekat dua ni. Okey. Punca pertama pakai warna hitam ataupun warna merah cikgu? Tak kisah. Tak Sebab kisah. dia tak ada kutub lah. Okey. Cikgu tolong pegangkan boleh? Terima kasih cikgu. Okey. Saya letak satu di sini. Dua. Satu di sini. Yang warna-warna biru tu? Tu. Ni. Okey. Sekejap Ada tak? Ada. Cuba Mira angkat sekali lagi. Angkat sekali lagi. Okey, Saya sekali lagi. letak di biru. Hitam ni saya letak kat wayar biru juga ke cikgu? Okey. Ada nampak tak jarum ni bergerak tadi? Okey. Kenapa dia terstop ni? Kadang-kadang bila kita uji, punca tu dia tak kena tepat pada punca komponen. Sebab tu kadang-kadang kalau kita menguji komponen elektrik, kita kena betul-betul letak supaya pengujian kita tu tepat. Kadang-kadang macam tadi ada kan nampak kan pergerakan sikit kan. Kadang-kadang bila kita uji komponen elektrik ataupun motor, instrumen kita pun ada problem. Jadi kita kena check lah. Maksudnya uji kaji ni agak sensitif lah kan cikgu. Kena betul-betul letak pada tempatnya. Ya. Tak boleh terjauh kan? Betul. Kadang-kadang hujung pada probe ni, bila kita lama tak pakai, dia akan ada satu coating. So coating tu pun ada menyebabkan satu masalah. Pengujian kita tu tak berlaku dengan tepat lah. Oh, macam tu. Banyak faktor yang kita kena tengok. Bukan sekadar kita bawa satu instrumen, semua 100% boleh pakai. Kadang-kadang hari yang kita pakai tu, bateri pula tak ada. Pun ada masalah juga lah. Okey. Jadi banyak benda yang kita kena check. Okey. Ini dah check dah ni. Dah check tak dah jadi. check. Sebabnya dia tak naik sangat tadi cikgu Boleh letak hujung kat situ? Hujung sini. Okey. Satu lagi dekat Swiss kat sini. Okey, satu lagi di sini. Okey. Cuba tekan. Tekan. Ada naik lah cikgu. Ada kan? Maksudnya Swiss tu dalam keadaan baik. Tadi tempat yang Mira letak tu bukan tempat sebenar. Pun kita kena semak lah. Salah letak. Ini baru tepat kan naik dia. Tapi tak apa sebab benda ni adalah proses belajar. So kadang-kadang bila kita buat satu kerja hari ni kita tak nampak. Tapi next day, hari lain dia akan nampak lah. Sebab pengalaman yang sepanjang saya mengajar, apa yang saya buat hari ni tak sama besok. Dan kadang-kadang ada orang kata macam Mira tanya tadi kan, aircon tak okey kan. Hari tu orang dah servis. Tapi next day tu kita pakai padahal baru je kita servis kan. Betul. Pun rosak juga. Sebab barang-barang teknikal ni atau mekanikal ni memang kita kadang-kadang tak boleh nak jangka. Sebab tu kita perlu servis ataupun rombat rawat lah supaya dikembali kepada spesifikasi asal tu. Okey, faham. Tapi kan cikgu saya tanya tadi kan cikgu letak dia pada 1K. Kenapa 1K cikgu? Okey. Saya sebenarnya saja nak tunjuk kat situ. Ni barang lama lah dekat saya punya kan. Tadi masa Mira letak julat darab 1 ni, sebenarnya bateri tak cukup kuat untuk tunjukkan pengujian tu lah.
Kalau bateri betul-betul baru, bila kita letak pada julat satu ni, dia terus akan naik penuh. Oh. Macam tu. Okey, itu yang cikgu letak daripada 1K tu. Tadi permulaan 1K kan? Dan kita boleh, sebab macam mana bila kita uji setiap komponen, macam saya cakap tadi, setiap barang-barang alat pengujian ni kita kena tahu keadaan dia, okey ke tak. Sebab nanti dia boleh mempengaruhi pengujian tu. Contoh dekat sini, bateri kurang. Sebab tu jarum yang naik tadi sikit je. Walaupun julat kita dah besar. Macam tu. Okey, bateri pun main peranan juga. Kalau bateri ni problem, kalau bateri yang ni macam mana cikgu? Ke ini lain? Sama. Juga? Tapi yang ni saya hanya bawa untuk apa? Contoh saja. Sebenarnya dia benda yang sama. Oh, okey. Sama Tapi saja. agak lain sedikit bentuknya cikgu. Tapi sama sajalah. Sama je sebenarnya. Okey, baik-baik. So, sekarang ni saya punya motor tak ada masalah lah. Okey. Motor saya okey. Cikgu kata okey. Okey. Seterusnya cikgu, macam mana pula kaedah untuk kita mengubah motor elektrik ni cikgu? Okey. Untuk kaedah mengubah motor elektrik ni, kita pun boleh tengok satu video yang saya sediakan. Pendek saja. Tapi mungkin lebih nampak lah. Mungkin yang tu kita boleh tengok dulu. Boleh. Mari kita saksikan. Okey. Okey, ada video yang kat belakang kita cikgu. Okey. 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 Ni contoh. Ini putaran ni yang contoh putaran tadi tu bergantung atas wire yang kita pasang. Tak apa, video tu pendek sebenarnya. So contoh yang saya letak dekat sini, ini adalah ada balik cikgu dekat belakang. Okey, ada balik cikgu. Ada kat belakang. Okey. Contoh bergantung atas kita punya pendawaian. Contoh motor, kalau ikut kaedah wiring ni, pendawaian yang ni, motor akan berpusing ikut jam. Pusing ikut jam maksudnya putaran aci tu ikut jam. Ikut arah jam lah. Ya. Okey. Kalau kita ubah pendawaian dia seperti macam ni, motor tu dia akan pusing ke lawan jam. Oh, okey. Pernah tak terlintas kenapa putaran motor tu kita kena tahu ubah arah dia, clockwise ke ataupun anti-clockwise? Kenapa, ada tak cikgu? terlintas? Ada memberi kesan juga ke cikgu? Putaran jam ke lawan jam ke? Ada. Sebab kita dalam bidang penjejukan dan penyamanan udara, macam contoh, kalau aircon kat macam rumah Mira tu on, kipas rasa angin kan bila kipas pusing. Tapi kadang-kadang bila kipas tu berpusing arah yang lain, angin tak sampai. So kadang-kadang blade pada kipas ni dia ada efek. Tujuan kipas untuk sejukkan, contoh motor, tujuan kipas adalah untuk sejukkan motor masa dia tengah running sebab dia panas kan. Putaran ikut jam, angin tu mungkin sedotan. Oh, okey. Tapi kalau kita bila sedotan, mungkin tak bagi sejuk pada motor elektrik. So kita ubah pendawaian tadi, dia akan jadi hembus. Bila hembus tu baru dia boleh menunjukkan motor elektrik. So komponen yang ada ataupun komponen elektrik yang dalam bidang aircon ni ataupun HVAC ni, dia tengok aplikasi. So bila kita buat pendawaian tu, kita kena tengok aplikasi apa yang kita nak. Nak sejukkan dinding ke? Nak sejukkan muka ke? Kadang-kadang macam contoh aircon kat rumah kan, dia ada swing kan. Betul. Dia depends pada orang tu, keselesaan dia nak bahagian mana. Kalau macam Mira duduk sedentang dengan aircon, kita pakai yang depannya kan swing dia. So kalau kita duduk kat bawah, kita nak aircon sampai ke bawah. So sama juga pendawaian macam ni bergantung atas aplikasi. So dalam bidang aircon, kadang-kadang rich cabinet ataupun peti sejuk yang komersial, dia kena hembus, angin kena hembus pada copper ataupun pipe. Pipe copper lah. Kadang-kadang barulah bahagian copper tu dia akan hantar semua udara sejuk dalam bilik tu, dalam ruang tu. Dia bergantung lah. Okey. Wah. Kipas pun main peranan juga rupanya. Panjang pula saya cerita. Tak apa cikgu, saya terkesima saya dengar ni kan. Okey, itu untuk kipas cikgu Dia punya pasal blade dia yang tadi video ni tadi dia terhenti yang di mana cikgu tunjukkan
cara kipas berpusing, berputar. Kemudian putarannya yang dalam video ni cikgu? Kalau ikut putaran dalam video ni, sebenarnya dia adalah ikut putaran ikut jam lah. So, yang depan ni, sebenarnya yang pusing ni dalam ni kan. So, dia pusing ikut jam. Macam tu. Kat dalam. Okey. Kalau yang berpusing ikut yang sebetulnya memang akan mengikut arah jam lah. Terpulang bergantung atas aplikasi. Tadi macam saya cakap, kalau kita nak udara tu hembus keluar, kalau kita test pada motor tu, wiring yang clockwise, itu adalah untuk hembus, kita kena guna wiring tu lah. Okey. Dia bergantung atas kegunaan. Sebab tu kita kena faham dia punya konsep dululah. Okey. Baik, dan yang untuk seterusnya bila cikgu dah terangkan tentang blade kipas, bagaimana cara dia berpusing, ada juga cikgu nak menerangkan tentang pendawaian juga cikgu. Pendawaian motor elektrik tu, apa pula maksud pendawaian tu cikgu? Okey, pendawaian motor elektrik tadi, yang saya cakap tadi untuk mengubah apa tu? Clockwise ataupun anti clockwise kan? Okey, yang ni adalah pendawaian yang asas lah. Sebenarnya ada lagi pendawaian yang lain. Cuma yang saya bawa ni lebih ringkas supaya mudah faham lah. Contohnya dekat sini. Sekejap Okey. Okey. Swiss Empire yang Mira uji tadi tu, ini dia punya tempat dia. Inilah Swiss Empire. So dalam keadaan biasa, dia adalah tertutup. Maksudnya kalau Mira uji tadi, ada keterusan jarum naik menunjukkan keadaan normal dia okey. Sebab bila ada arus masuk, kita pasang, kita on kan? On kat sini, arus masuk. So, arus akan masuk, dia akan pergi kepada starting lah. So, line sini akan jalan dulu. Okey. Okey. Sebab Swiss Empire ni sebenarnya adalah untuk starting. Masa sebelum ni yang saya cakap, bila arus masuk, rotor kat sini dia akan berpusing. Contohnya saya cakap tadi, 75 pusingan peratus kan. So Swiss Empire ni dia akan putuskan litar. Dia akan putuskan litar macam tu. So arus akan lalu kepada belitan larian. So inilah berfungsinya motor tu. Sehinggalah kita ambil plug ni, plug top ni dan kita offkan dia. Okey. Itu saja dia berfungsi. Okey. Yang menyebabkan adanya masalah apabila ada antara komponennya yang tidak berfungsi dengan baik dah cikgu. Ya, contoh ini wiring ni adalah pendawaian ni pada pendawaian asas. Contoh bila ada contohnya ada wire terputus kat sini. So sepatutnya arus masuk pergi kepada belitan permulaan. Tapi arus tak boleh nak masuk. Sebab tu motor walaupun kita pasang dia tak hidup. Sebab starting tu tak boleh nak masuk. Tak ada siapa nak tolak rotor tu. Sebab konsep motor elektrik ni, arus masuk dia akan hasilkan tenaga kinetik ataupun pergerakan. Sebab boleh tengok dekat motor elektrik dekat sini. Dalam ni dia adalah pegun, dalam ni ada belitan. Okey. So belitan tu bila arus masuk, dia akan ada magnetik. So dia akan saling tolak rotor ni sebab tu rotor boleh berpusing. Macam kita letak apa tu? Magnet kan? Ada satu kutub utara dengan selatan. Betul. Bila kita letak tu di berlawanan sama arah, dia akan bertolak kan? Betul. So sama juga, dia akan saling menolak dalam ni sebab tu rotor dia akan pusing. Berpusing. Pusing. Okey. Sehinggalah kita offkan lah. Macam tu. Okey, baik. Okey, jelas semua penerangan Cikgu Hayati. Macam mana? Faham? Okey, kalau ada yang tak faham tak apa, kita berhenti berehat dulu. Sediakan soalan. Lepas ni kita akan tanya lebih banyak lagi kepada Cikgu Hayati. Jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Okey. Baik, kembali
tadi Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hayati di segmen terakhir dah Cikgu. Kita dah buka motor elektrik kita sedar-sedar dan nak habis waktu dah kat Cikgu. Cikgu, tadi anak murid dah sediakan soalan. Antara anak murid ni saya lah. Saya sediakan satu soalan untuk Cikgu. Kita dah berjaya buka motor elektrik ni. Macam mana pula cara kita nak masukkan? Adakah sama saja ataupun ada cara dia supaya tak rosak? Okey. So bila kita buka motor elektrik, kita kena hati-hati. Sebenarnya bila kita salah masuk, dia akan efek pada kata alignment lah sebenarnya. Oh, okey. Ni kalau kita nak masuk ni, kita kena tengok. Kita akan masukkan Contohnya daripada sini. Okey, boleh Cikgu? Okey. Okey. Kita masukkan motor elektrik ni. Hati-hati dengan belitan sebab belitan ni kalau kita kena scratch ke apa, dia akan jadi short lah. Oh, okey. Okey, so kita masukkan tu. Kita letak balik. Ikut pada apa ni? Yang kita dah tanda tadi. Garisan tadi tu Cikgu Garisan yang dah tanda tu. So kita masukkan skru lah. Skru kita. Kita masukkan skru. Nak masukkan skru pun dia ada kaedah sebenarnya. Kita kena masukkan skru ikut bertentangan. Ikut apa Cikgu? Opposite dia. Oh, kenapa tu? Sebab bila kita nak ketatkan, kita kena ketatkan sikit. Sebelah kanan sikit, sebelah kiri, atas sikit, bawah sikit. Supaya alignment dia tu betul. Tak boleh hanya, okey, buat kanan, siapkan kanan dulu, baru siapkan kiri, baru siapkan atas. Itu memang tak boleh. Macam contoh saya tayar kereta kan, kita akan buat bersilang. Okey. So, barang-barang mekanikal kita kena hati-hati. Sebab design dia tu, reka bentuk dia memang ngam-ngam. Cantik-cantik lah. So, kita akan cuba buat ikut arah yang bertentangan. Okey, kita masukkan semua skru ni. Baru kita ketatkan balik. Baik. Untuk pengetahuan semua, murid-murid di rumah kan yang menonton ni, sebenarnya motor elektrik ni sangat berat. Tadi saya cuba memang berat ya motor elektrik ni. Okey Cikgu, bila Cikgu dah masukkan semua ni, macam biasalah kita guna Allen key untuk kita ketatkan lah. Sedikit demi sedikit. Cikgu, kalau ada barang yang rosak, macam contohlah saya ni yang baru masukkan motor elektrik ni, terosak pula di wire-wire sekeliling ni kan Cikgu. Cara untuk kita baiki dia macam mana? Boleh ada dijual ke? Spare part lah ke macam mana Cikgu? Kebiasaannya kalau komersial ada tempat untuk baiki. Dan bila kita dah pasang balik ni, kita kena uji balik pendawaian dia. Sama ada dia ada orang panggil short lah atau tak. Pun ada cara dia. Tapi untuk hari ni memang tak sempat nak cerita lah yang tu. Yalah tu. Okey, tak apa. Next time Cikgu Hayati akan datang lagi untuk kita bercerita lagi tentang aircon ni. Dan macam biasalah, kita akan ketatkan semula. Kita akan uji semula. Okey, Cikgu. Bila saya tengok Cikgu buat ni, sebenarnya saya sangat mengagumi Cikgu. Sebab macam saya cakap tadi, bidang ni sangat minoriti lah untuk perempuan. Sebab ini bidang yang majoritinya ialah kaum lelaki. Anak murid Cikgu lelaki ke perempuan Cikgu? Anak murid saya ramainya lelaki. Itulah anak murid pun ramai lelaki. Perempuan pun ada lah, tapi golongan minoriti. Ya, sedikit sahaja. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Bagi saya, memang kata bidang lelaki, tapi kita walau perempuan, bila kita ada satu keinginan dan kita faham konsep tu, sebenarnya tak ada masalah. Betul. So, semua orang boleh buat kerja tu bergantung atas passion dia. Di kesungguhan dia macam mana, dia nak buat ke tak, dia faham ke tak basic dia tu. So tak jadi masalah lah. Baik. Apa saja bidang yang kita buat pun. Saya 13 tahun pengalaman yang macam-macam Cikgu belajar juga kan. Mengajar dan juga belajar dalam bidang ni Cikgu. Betul. Cikgu, dalam Cikgu mengajar selama 13 tahun ni kan, apa kesilapan yang selalu anak murid Cikgu lakukan? Yang kerap lah mereka lakukan. Sebab ini bukan ujian bertulis. Macam dalam exam kita jawab, kita hitamkan jawapan bulat-bulat mana yang betul kan. Ini secara praktikal ujiannya. Sebenarnya kalau kita, sepanjang pengalaman saya, 13 tahun, bila pelajar kita buat amali, prosedur tu, kadang-kadang pelajar kita kelebihan dia, nak buat kerja dia ambil barang satu. Oh, habis tu padahal kita nak buat satu benda, kita dah tahu dah barang apa. Tapi selalu pelajar kita ambil satu. Lepas tu nak buat terlupa pula satu lagi barang, pergi ambil satu lagi kan. So yang tu kita kena
kurangkanlah. Sebab kita dalam bengkel tak apa, barang dekat. Tapi kalau kita kerja dekat luar, jauh. Kedudukan tu jauh. Kadang-kadang kalau macam servis aircon, duduk tak kan. Takkan nak turun bawah ambil barang lagi. Betul. Itu biasalah berlaku. Lepas tu yang kedua, ada perkara yang sensitif dalam aircon. Contohnya penggunaan bahan pendingin. Pelajar kita perlu lebih faham konsep dan basic dia. Contoh pasang hos tolok pancarongga, kena ketat betul. Kena masuk dulu baru ketatkan pusing. Itu pun ada kaedah dia. Sebab nampak saja kerja aircon ni kasar, tapi dia adalah sensitif. Betul. Okay, sebab tu macam pelajar kita yang ada kat rumah lah contohnya kan. Yang pelajar-pelajar saya yang tengah tengok ni, apa saja yang kita buat, pastikan kita ikut step dia. Lepas tu kita ada basic asas atau asas lah yang kita kena fahamkan. Ya, betul Itu tu. sahaja. Okey, dan inilah basic asas ataupun asas yang Cikgu Hayati dah kongsikan bersama dengan saya dan juga murid-murid yang berada di rumah. Lepas ni, murid-murid cikgu dah boleh kena pasti masalah, dah boleh baiki sendiri aircon mereka. Tak ada masalah lagi untuk baiki aircon dekat rumah masing-masing. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hayati atas perkongsian hari ini. Banyak sangat yang saya pelajari dan kepada anda di rumah juga, terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada lagi satu subjek yang lain pula. Kalau nak tahu apa, stay tune. Dan kembali selepas ini hanya di Mahi, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM